Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita di video kali ini. Saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hisham. Okey, untuk tajuk video pada kali ini adalah pengenalan kepada Microsoft Word. Okey, untuk Microsoft Word yang saya gunakan adalah daripada Professional Plus, Microsoft Office Professional Plus 2019. Tapi kalau anda gunakan Microsoft Office lain tak ada masalah sebab ikon dia pun hampir sama untuk semua, orang kata apa, ikon dia tu universal, maknanya untuk aplikasi ni pun sama, aplikasi lain pun sama, contoh Excel, dan ada setengah tu yang advance lagi, Adobe Illustrator pun sama ikon dia. Okey, baik. Untuk perkara pertama yang perlu anda lakukan adalah buka aplikasi Microsoft Word terlebih dahulu. Okey, paparan Microsoft Word kalau sama versi dengan saya, paparannya adalah begini. Kalau lain tu maknanya anda pakai versi lain lah. Okey, kita ini kenapa ni? Sebentar. Okey, untuk mulakan pengenalan ni, mari kita type sesuatu di halaman kerja kita. Okey, saya akan type saya belajar Microsoft Word. Okey, setakat ni dulu perkataan yang kita akan tulis. Perkataan dan teks. Ni perkataan, ni juga kita boleh gelarkan dia sebagai teks. Okey. Untuk fungsi yang pertama, kita akan cuba fungsi underline. Underline ni maknanya garisan di bawah teks. Okey. Kita blok. Kita klik. Klik jangan lepas. Kemudian kita seretkan cursor ni pada teks yang kita mahukan. Okey. Contoh kat sini adalah perkataan Microsoft Word. Okey, klik, seret sampai habis pada perkataan kita nak tu. Lepas tu kemudian lepas, berhenti. Okey, lepas. Untuk fungsi underline ni kita boleh pergi dekat home. Lepas tu di bawah ini kita cari ikon U. Okey, U. Lepas tu dia ada line dekat bawah U tu. Okey, tekan. Lepas tu free click. Bila saya sebut free click, maknanya klik dekat mana-mana je. Klik dekat mana-mana je dekat ruangan kerja ni. Tu free click. Okey. Free click ni untuk hilangkan selection. Okey, sekarang ni fungsi underline telah ada dekat perkataan Microsoft Word. Untuk buang balik, kita buat selection dan just tekan ikon tadi semula. Dia akan hilang. Okey, itu adalah fungsi underline. Fungsi kedua adalah bold. Bold ini adalah tebalkan. Kita tebalkan perkataan tu untuk macam nampak penegasan. Kita akan bagi tulisan tu lebih menonjol sedikit daripada tulisan-tulisan lain. Okey, sebagai contoh, saya tunjukkan di teks Microsoft Word juga. Okey, buat selection. Kemudian ambil ikon B. Ok,
Okay, free click. Nampak dia ada perbezaan lah. Saya belajar dengan Microsoft Word. Okay, kalau tak nampak, sekejap saya zoom sikit. Okay, untuk fungsi zoom ni anda boleh tengok dekat bahagian bawah sekali. Sekejap, saya scroll gambar. Okay, ni bahagian bawah Microsoft Word. Ada macam kat dalam gambar ni 86%. Boleh tekan tolak atau tambah. Tolak ni dia makin menjauh, tambah dia akan dekat-dekat. Maknanya akan lebih clear lah. Okey, itu adalah fungsi yang selalu digunakan untuk Microsoft Word. Okey, kita sambung semula. Tadi kita buat bold. Nak buang bold ni balik pun sama juga. Just buat selection kat perkataan yang kita nak dan tekan bold balik. Jadinya hilang dia punya bold tu. Okey, fungsi yang ketiga kita akan cuba fungsi italic. Fungsi italic ni pun sama. Apa yang penting dulu, kita kena buat selection. Selection. Klik, seret pada perkataan yang kita nak. Kemudian dah, bila perkataan yang kita nak tu dia dah ada macam line biru. Line biru ni kalau tak silap saya. Lepas tu lepas. Kemudian kita pergi pada icon yang kita nak gunakan. Untuk sekarang ni kita akan gunakan fungsi italic. Italic ni dia macam tulisan tu dia akan mengereng sedikit. Okey, kita cuba. Klik. Okay, ini adalah fungsi italic. Dia akan mengeringkan sedikit perkataan tu. Jadi dia akan wujud perbezaan dengan perkataan-perkataan lain. Okey. Seterusnya kita akan cuba fungsi warna. Kita akan mengatur warna font pada perkataan yang kita nak. Okey, mula-mula apa yang penting adalah selection. Kita klik dan seret pada perkataan yang kita nak, lepas tu lepas. Tu cara buat selection. Kemudian kita cari ikon A. Kemudian ada warna sedikit dekat perkataan bawah A ni. Kita klik dia punya apa ni orang panggil ni? Lupa pula. Option. Kan? Lupalah apa nama ni. Tak baik. Yang penting klik dekat segitiga kecil ni. Drop down. Kita klik drop down ni, akan banyak pilihan color. Jadi kita akan pilih color yang kita rasa sesuai. Okey, sebagai contoh dekat sini saya pilih color merah lah. Okey, saya belajar Microsoft Word. Okey, warna sudah menjadi merah. Kalau kita nak tukar color lain, macam biasa, apa yang penting buat selection dulu. Kemudian pergi dekat A, lepas tu bawah dia tu ada color. Kemudian kita boleh pilih color lain. Kuning, biru. Okey, selesai yang ini. Setelah itu kita akan cuba fungsi yang saya tunjuk ini, fungsi-fungsi asas. Fungsi-fungsi yang biasa digunakan bila menggunakan Microsoft Word. Okey, kita akan cuba alignment paragraph. Okey, alignment paragraph ni adalah jika saya kecilkan dulu zoom. Alignment paragraph ni macam mana nak cakap, dia akan ke kanan halaman kerja kita ataupun ke kiri halaman kerja kita.
Tak apa, kita cuba dulu baru nampaklah apa maksud saya tu. Okey, perkara pertama sekali buat selection dulu. Kemudian kita pergi ke icon. Ni adalah align. Untuk sekarang ni dia aktif belah kiri. Jadi bila kita pergi ke kanan, dia akan aktif belah kanan. Butang ni dia synchronize, dia sama dengan sini. Align right sama. Kalau kita tekan yang ini kiri, akan sama dengan kiri ni. Kalau kanan, kanan sama. Macam tu. Okay, tak apa, yang untuk fungsi ni boleh cuba-cuba je, tak ada masalah. Kita try and error. Okey, satu lagi fungsi yang paling penting yang harus digunakan dekat align ni adalah justify. Okey, sekejap saya tunjuk contoh dulu. Banyak. Okey. Contoh justify ni kita nak cantikkan kita punya perenggan kita. Contoh macam ni, dia punya pengakhiran ayat dia tak sama dengan ayat yang kedua. Satu ni kat sini habis, yang kedua ni kat sini habis. Jadinya bila kita guna fungsi justify, dia akan sama. Jarak perkataan ni pun dia macam cantik lah. Dia teratur sedikit. Okey. Okey, kemudian kita akan ke spasi paragraf. Kita akan ke fungsi jarak antara paragraf. Yang atas ni dengan yang bawah. Okey, macam biasa kita kena buat selection dulu. Buat selection. Kemudian pergi ke line and paragraph spacing. Jarak antara atas dengan bawah tu. Kat sini kita akan pilih lah yang mana bersesuaian dengan, kalau buat kerja khusus, apa kerja khusus tu dia nak 1.0 ke 1.15, 1.5, 2 ke. Okey, untuk biasa ambil 1.0 dia sedang-sedang lah jarak daripada ayat atas dengan ayat bawah. Okey, baik. Untuk fungsi tambahan, kita akan tengok dekat design, page color. Ini kalau kita nak tukar background kita punya halaman kerja. Kat sini. Kemudian contoh kalau kita buat kertas soalan ke apa-apa ke, kita nak letak watermark kita, boleh ambil kat sini. Nak custom pun boleh. Okey, kalau kita ambil watermark tu, dia akan jadi macam ni. Confidential. Kalau nak buang, just remove balik watermark tu. Okey, fungsi lain adalah memasukkan gambar pada dokumen. Okey, saya masukkan dekat atas ni. Untuk masukkan gambar, kita ambil option insert. Kemudian ada icon picture. Klik, ambil this device. Lepas tu carilah gambar kita tu. Gambar yang kita nak masukkan tu. Ni sebagai contoh saja. Saya masukkan gambar
QR code lah. Contoh je ni. Insert. Okey. Tu cara masukkan gambar. Nak resize dia, bila kita masukkan gambar tu, dia akan ke ribbon picture format. Picture format. Kat atas ni adalah option untuk kita ubah-ubah dia. Kita boleh bagi efek pada gambar tu. Boleh cuba. Tak masalah. Size boleh tukar kat sini. Kalau nak 3.5, adjust type 3.5, tekan enter. Kalau nak manual pun boleh tarik dekat setiap point ni. Macam tu je. Kemudian fungsi lain dia, contoh macam ni, dia gambar tak boleh gerak. Kalau kita nak bagi dia bergerak bebas, kita ambil wrap text. Ambil behind atau in front. In front dia depan teks, kalau behind dia belakang teks. Boleh type and error yang mana cantik. Square behind. Okey, kemudian fungsi seterusnya. Okey. Ini saya dulu. Fungsi seterusnya kita pergi ke word art. Okey, dekat word art ni banyak fancy punya design. Biasa untuk tajuk muka depan folio atau kerja khusus. Macam ni tulisan biasa, jadi kita nak bagi dia nampak cantik sikit lah. Okey, option tu ada dekat not. Okey, dekat dah nampak dah. Macam yang saya punya, dekat insert yang A sengit ni. Okey, macam biasa kita buat selection dulu. Buat selection, lepas tu pergi ke A sengit ni. Lepas tu kita pilih yang kita berkenan. Nanti dia akan ke ribbon. Ribbon baru ni, shape format. Ribbon lah, saya panggil bar lah kot atas ni. Ni bar. Toolbar. Okey, nampak tulisan dia lain daripada yang lain. Jadi kita bolehlah tengok apa efek yang boleh kita pakai. Letak shadow pun boleh. Reflection, bagi dia glow boleh. 3D pun boleh. Okey. Okey, itu adalah fungsi word art. Dekat insert, lepas tu cari A yang menyerang. Kalau untuk versi Microsoft Word lain, cari icon ni lah. A dia sengit. InsyaAllah ada sama je fungsi dia. Okey, fungsi yang terakhir saya nak tunjuk adalah Smart Art. Okey, Smart Art saya ada dekat insert. Lepas tu dia ada tulis Smart Art. Bila kita klik, dia akan keluar option yang banyak. Kebiasaannya kita boleh buat carta organisasi dengan Smart Art ni. Ataupun poster-poster infografik. Banyak dia punya corak-corak tu. Piramid makanan. Kemudian kita boleh pilih lah salah satu. Kemudian boleh tukar perkataan dah ni. Buat selection. Boleh kecilkan balik ni. Okey, tak apa.
Untuk tutorial kali ni just tunjuk je. Nanti kita akan buat tutorial yang lebih mendalam lah pasal smart art ni. Okay, saya tunjukkan satu contoh carta organisasi yang dah dibuat menggunakan smart art. Okay ni. Oh, point lah. Okay, beginilah contohnya. Okey, setakat ini dahulu pembelajaran pada kali ini. Semoga berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.